salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini perkembangan terkini yang dinyatakan oleh SPRM yang pasti menggemparkan bekas Perdana Menteri Malaysia. Adakah dengan siasatan ini akan ada bakal menyusul mengikuti langkah Najib? Saudara-saudara sekalian, hari ini SPRM mendedahkan isu seleweng dana RM 700 juta. SPRM sahkan akan panggil seorang bekas Perdana Menteri. Siapakah bekas Perdana Menteri yang dimaksudkan ini? Mungkin Anda sudah boleh meneka mereka. Saudara-saudara sekalian, Ketua Pesuruhjaya SPRM yaitu Azam Baki mengesahkan seorang bekas Perdana Menteri dan bekas pegawainya akan dipanggil dalam masa terdekat untuk membantu siasatan susulan dakwaan penyelewengan dana kerajaan bernilai jutaan ringgit. Dia berkata demikian ketika ditanya pemberita sama ada Perdana Menteri ke-9 akan menjadi orang terakhir yang disiasat. Siasatan lebih kepada bagaimana dana kerajaan dibelanjakan dan syarikat-syarikat yang mendapat dana itu penting. Kami telah pun panggil syarikat-syarikat berkaitan, kata Azam Baki lagi. Mantan Perdana Menteri yang juga mantan pegawai-pegawai yang terdekat dengan dia akan turut dipanggil, kata Azam Baki lagi. Saya tak ada senarai jumlah yang akan dipanggil, tapi tak kurang dari 4 individu akan dipanggil dalam masa terdekat, katanya kepada pemberita selepas menghadiri program Simposium Tata Kelola Baik Nasional 2024 di Sepang hari ini. Kata beliau lagi, buat masa ini hanya seorang bekas Perdana Menteri dipanggil. Walaupun namanya tidak disebut secara khusus, Azam Baki dipercayai merujuk kepada Ismail Sabri Yaakob yang memimpin kerajaan Perikatan Nasional PN dan BN sebelum ini. Minggu lepas, Malaysia kini melaporkan SPRM memulakan siasatan terhadap dakwaan rasuah yang dikaitkan dengan Ismail Sabri Yaakob. Selain anggota Parlimen Berak, beberapa bekas pegawainya turut disiasat, termasuk pembantu Ismail yang dilantik secara politik ke jawatan kanan di pejabat Perdana Menteri pada masa itu. Siasatan itu dilaporkan dibuat 4 hari selepas Menteri Komunikasi merangkap jurucakap kerajaan, yaitu Fahmi Fazil berkata, rakyat berhak tahu berkaitan perbelanjaan 700 juta ringgit untuk iklan dan publicity oleh 2 pentadbiran terdahulu. Pada November lalu, Perdana Menteri Anwar Ibrahim mendedahkan sebanyak 700 juta ringgit dibelanjakan antara 2020 dan 2022 untuk menunjukkan pencapaian kerajaan. Anwar memberitahu Dewan Rakyat bahawa sebanyak 500 juta dibelanjakan ketika pentadbiran Muhyiddin Yassin dari tahun 2020 hingga 2021, manakala 200 juta lagi ketika pentadbiran Ismail Sabri Yaakob tahun 2021 hingga tahun 2022. Ini menimbulkan reaksi netizen, kata mereka, Muhyiddin Yassin hanya berkuasa tidak lama tetapi telah pun membelanjakan 500 juta ringgit. Begitu juga dengan Ismail Sabri Yaakob, berkuasa sekejap saja tapi 200 juta ringgit telah dibelanjakan, kata netizen. Oleh sebab itulah netizen menyokong usul supaya siasatan dibuat di bawah Akta SPRM 2009 untuk isu ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini berita paling malang untuk Perikatan Nasional bagi pembangkang. Disangkakan dengan langkah Dubai mereka dapat keistimewaan atau dapat habuan atau dapat faedah, manfaat. Rupa-rupanya apa yang mereka dapat selepas langkah Dubai tidak berjaya, sudahlah tak berjaya, sudahlah gagal, sudahlah memalukan diri sendiri, mereka pula kini menghadapi beberapa laporan polis yang pastinya akan mengheret kepada siasatan secara lebih mendalam dan detail kepada parti tersebut. Hari ini, setiausaha politik
Anwar Ibrahim yaitu Samsul Iskandar membuat laporan polis mengadukan langkah Dubai ke polis. Ada ramai netizen yang memberikan komen dalam isu ini, kata mereka inilah langkah yang terbaik untuk menoktahkan, untuk mematikan langkah Sumbang itu daripada terus berterusan dan berlanjutan mengelirukan rakyat, khususnya penyokong Perikatan Nasional. Kata mereka langkah mengadukan langkah Dubai ini ke polis adalah tindakan yang terbaik sekali, supaya kalau memang benar kita akan ketahui kebenarannya. Setiausaha politik kanan Perdana Menteri Samsul Iskandar Muhammad Akin hari ini membuat laporan polis bagi membolehkan pihak berkuasa menyiasat gerakan untuk menjatuhkan kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim. Samsul Iskandar berkata laporan itu dibuat bagi menamatkan spekulasi yang boleh mencetuskan keresahan rakyat serta memberi kesan kepada keyakinan pelabur. Jelasnya, pendedahan terbaru yang dibuat oleh Raja Petra Kamarudin jelas membuktikan wujud gerakan bersungguh-sungguh mahu menjatuhkan kerajaan meskipun mereka sedar ia tindakan sia-sia. Tambah Samsul lagi, dia yakin cubaan langkah Dubai itu didalangi beberapa ahli parlimen yang tidak bertanggung jawab dan sebenarnya memudaratkan demokrasi. Gerakan langkah Dubai ini jelas satu tindakan yang bukan saja mengganggu gugat sistem demokrasi berparlimen, malah sia-sia kerana akta anti lompat parti yang telah diluluskan sekaligus menghalang sebarang usaha menukar Perdana Menteri dan kerajaan di pertengahan pentadbiran. Saya yakin gerakan ini telah dimulakan oleh beberapa ahli parlimen termasuk pemimpin pembangkang yang tidak bertanggung jawab. Tindakan mereka pada hakikatnya memudaratkan demokrasi berparlimen, menimbulkan keresahan dan mencetuskan ketentraman awam, kata beliau lagi. Cuma untuk mewujudkan ketidakstabilan politik yang boleh mengancamkan keselamatan negara ini mesti digagalkan, katanya ketika ditemui di Ibu Pejabat Polis Daerah Putrajaya di Putrajaya hari ini. Sebelum ini, Perdana Menteri berkata dia enggan melayan dakwaan Sanusi. Kononnya Perikatan Nasional berjaya mengumpul sekitar 120 akuan bersumpah untuk menjatuhkan kerajaan. Tak apa, tak perlu komen, kata Anwar Ibrahim, karena beliau kata, saya banyak kerja, kata Anwar kepada pemberita pagi tadi. Ditanya sama ada kerajaan Madani goyah dengan gerakan sebegitu, Samsul Iskandar berkata perbuatan itu adalah sia-sia kerana negara telah mempunyai akta anti lompat parti. Saya serahkan kepada mereka yang membina persepsi itu untuk itu, tetapi bagi kerajaan tentunya kita ingin menamatkan perkara ini sebab kalau tidak akan dianggap kerajaan tidak dibuat apa-apa. Saya ingin menyatakan kepada mereka tidak bertanggung jawab di luar sana. Malaysia ini ada undang-undang, ada peraturan dan perlembagaan persekutuan. Kita melalui episod ini pelbagai. Kita telah berikan penamatnya dan dengan undang-undang akta anti lompat parti, katanya lagi. Tambah Samsul Iskandar, laporan polis juga dibuat apabila melihat spekulasi tersebut menguasai media sosial dan pemikiran rakyat. Katanya lagi, hari ini sebanyak 12 laporan polis telah dibuat di seluruh negara bagi memastikan pihak polis menyiasat perkara tersebut. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.